Assalamualaikum guys. Hari ini sudah lama saya tak buat konten paranormal. Jadi hari ini saya di Negeri Sembilan akan membuat merungkai satu kisah misteri di Jalan Bukit Putus. Ni saya nak pergi pasang jejak dulu dekat Jalan Bukit Putus pada siang hari, dan berikutnya saya akan buat pada malam hari. Korang tunggu sebab kita banyak tahu pasal kisah misteri pasal Jalan Bukit Putus ni, kisah-kisah seram. Jadi hari ni saya sendiri akan turun, akan buat untuk merungkai kisah seram di sana. Ni saya on the way, baru masuk Seremban. Saya biasa berempat, tapi kawan-kawan saya tak dapat hadir sebab PKP lockdown. Jadi saya ambil peluang untuk merungkai kisah misteri ini. Jom kita pergi. Kalau korang ada cadangan tempat-tempat seram, boleh kongsi dan komen dan subscribe channel saya GHTX Paranormal. Dulu saya buat paranormal dalam Bigo, dah banyak tempat saya pergi. Jadi sekarang ni saya buat channel YouTube untuk korang semua. Jadi korang dalam 10 minit lagi ataupun 15 minit lagi kita akan sampai ke lokasi. Bukit Putus. Jadi korang dalam 10 minit lagi ataupun 15 minit lagi kita akan sampai ke lokasi. Bukit Putus. Kita dah sampai di simpang Bukit Putus dan kita akan masuk ke dalamnya. Jarak dia lebih kurang 6.8 km. Sorry guys. Ni pemandangan di siang hari di waktu yang cerah. Di waktu yang cerah. Suasana dia. Kita datang pasang jejak dulu di siang hari. Keadaan dia agak seram walaupun di siang hari sebab dia terlalu banyak. Dia dikelilingi oleh hutan-hutan, pokok-pokok, dan jalan dia berliku seperti ular. Ada rumah orang kat sini, bengkel
kenderaan pun kurang walaupun siang hari. Sebab jalan ni dah lama orang tak guna sebenarnya. Orang guna jalan ni sebelum jalan baru sebelum siap. Kalau tak silap saya jalan ni tahun 70-an jalan ni. 60-an. Oh, ada hotel lah kat sini. Ni hotel apa ni? Hotel di Harbour Wellness NSP. Masih buat operasi ke belum? Oh, jalan ni kalau malam ni seram. Ada pokok kelapa sawit belah kiri ada pokok kelapa sawit. Jalan yang penuh liku-liku. Okay guys, ni apa nama tempat ni? Ni macam camp ke apa ni? Kampung Jekin Extreme Park. Rumah apa ni? Oh, seleku tajam. Seleku tajam. Saya nak tanya korang kalau korang diberi peluang mengikuti tim paranormal di Malaysia ni, adakah anda berani? Oi, tebal juga hutan ni sini. Seleku. Inilah suasana di siang hari di Jalan Bukit Putus. Siang pun dah seram. Ni apa ni? Amaran dilarang membuang sampah di kawasan ini. Cuba bayangkan anda membonceng motosikal seorang diri. Apakah perasaan anda? Jalan yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Inilah dia, jalan ni sebenarnya menghubungkan ke Kuala Pilah. Jadi orang dulu-dulu memang menggunakan jalan ni lah. Bila jalan baru dah siap, jalan ni dah tak digunakan lagi. Jarang-jarang digunakan. Semenjak saya masuk tadi, sebiji baru jumpa kereta. Dan sekarang ni saya tak ada apa-apa kenderaan yang nampak. Jalan dengan penuh cerun. Awas seleku berbahaya di hadapan. Pandu perlahan. Kiri kanan hutan tebal. Korang boleh berkongsi pengalaman yang pernah korang lalui di kawasan ini. Pernah dengar kawasan ni ada kemalangan ngeri pernah berlaku pada satu ketika dahulu, dan kisah dua beradik yang ingin balik ke kampung. Ada gangguan misteri seram. Kisah anak Mak Saleh menghilang kat sini. Jalan dengan penuh hutan tebal, kiri kanan hutan, cerun
Oh, ada pokok terbalik ya. Okay guys, saya akan menambah seorang ahli daripada tim saya, akan merekrut tim saya. Itu seorang perempuan, dia juga seorang yang berani. Dia seorang fotografer dan dia seorang editor, serta dia seorang production. Saya akan merekrut dia lepas ni. InsyaAllah bulan 9 ni dia akan mengikut saya, mengikut untuk saya buat paranormal jika diizinkan Allah, dengan SOP. Kita akan mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, mengikut keadaan semasa. Kat sini jalan baru ni. Guys, sorry abang polis, saya masuk sekali lagi. Abang polis angkat tangan guys. Okay guys, boleh tengok sekitarnya macam mana. Sekitar jalan Bukit Putus. Tu jalan yang saya lalu tadi Jalan yang pernah turun ke sana. Inilah apa ni? Suasana di siang hari. Anda boleh lihat penuh dengan hutan tebal. Ini replika dia. Replika yang saya baca tadi. Saya tak boleh bayangkan suasana di malam hari kat sini, sebab saya tak pernah lagi menerokai kawasan ni. Ini pertama. Ini pertama guys. Sebab guys, kawasan ni guys, nampak penuh dengan hutan tebal. Cantiklah view dia. Okay guys, tunggu stay tune. Tadi saya dah rakam dan baca. Selepas saya pergi, tiba-tiba video tu tak ada guys. Footage hilang guys. Footage hilang. Saya dah baca tadi ni. Sampai kat sana, saya baca balik dah tak ada. Saya tengok rekod tadi tak ada. Saya dah baca replika Dasta Dendam Tak Sudah. Dasta Dendam Tak Sudah direka bentuk oleh Datuk Besar Muhammad bin Ibrahim atau Datuk Laksamana Sahur Tiga Batu dari suku Tiga Batu untuk pakaian rasmi Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Tuanku Antah, iaitu
yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada yang memerintah ketika itu pada tahun 1998 hingga 1933, iaitu Yang Tam Tuan Seri Menanti yang ke-7. Dastar ini dipakai oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaya pertama pada tahun 1957 hingga 1960. Dastar inilah yang kemudiannya menjadi pakaian rasmi bagi semua duli-duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sehingga sekarang, guys. Footage ni hilang, guys. Ni saya datang balik, saya baca balik. Sebab video ni saya rakam semua cukup tadi, tiba-tiba tak ada. Ni saya datang balik, guys. Okay, guys. Ni saya dah datang jejak. Nanti korang boleh follow saya punya channel GSTF Paranormal. Saya akan buat rakaman pada waktu malam pula. Okay, guys, terima kasih.